Saya ambil kata-kata yang baik daripada penasihat ataupun daripada orang lama-lama. Kata mereka, walana amaluna walakum amalukum. Amal kamu bagi kamu, amal kami bagi kami. Alhamdulillah, cukup lah tu. Okey, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa nursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Ya hu ya man hu ya hu ya man hu ya hu ya man hu. Labaika wa sa'daika wal khairi bika wa minka wa ilaika wa biyadaika izayatuha biruhil kudus. Ilahi anta ma'sudi wa ridhaka matlubi. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم والله غالب على أمره والله بما تعملون بصير لا إله إلا الله محمد يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد يا كريم يا كريم يا كريم الحمد لله رب العالمين وشكر الله ونعمة الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كفي وجب كفي كفاني لك كفي ولله الحمد. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan yang setia ataupun yang walaupun yang ada yang baru, selamat datang saya ucapkan terima kasih sebab sudi bersama dengan saya dalam live kali ini ataupun sudi mendengar dan melihat saya. Seperti yang saya janjikan sebelum ini, apa yang saya dah jelaskan dalam live saya sebelum ini berkenaan dengan isu orang-orang yang top level ni, yang bagi saya public figure yang ada, yang saling berhentam sesama sendiri, yang saling bercakaran sesama sendiri. Maka live saya sebelum ni saya dah terangkan dan saya ambil satu pendekatan yang mudah untuk membuat satu tim. Seperti yang anda faham ataupun seperti yang anda sendiri lihat sebelum ni, apa yang saya cakap, saya nak buat satu tim dengan menawarkan kepada mereka-mereka yang bercakaran ni, kita duduk dalam satu tim, saling bermaafan, saling kongsi-kongsi pandangan dan pendapat dan terus membawa perkara-perkara yang baik. Jadi saya terangkan apa yang saya terima, apa yang saya terima. Okey. Selepas saya buat live hari tu, apa perkara pertama yang saya dapat adalah daripada Syafiq. Syafiq sendiri dia inbox pada saya berkenaan dengan link ataupun berkenaan dengan pengakuan dia yang mana dia terima. Dia terima. Jadi saya pun buka link dia tu dan saya lihat, saya dengar sendiri apa yang Syafiq cakap. Saya agak terkejut lah. Saya agak terkejut sebab saya ni tak berapa faham, yang mana saya ni, macam yang saya cakap sebelum ni, saya masih lagi baru. Saya masih lagi baru, tetapi semangat berjuang untuk memperjuangkan bangsa, memperjuangkan isu-isu rakyat ni masih ada dalam diri saya. Tetapi apa yang Syafiq minta tu bagi saya rasa macam tak bersesuaian dengan saya sebenarnya. Jadi saya tak pernah tahu ataupun tak pernah ambil tahu pun tentang apa yang Syafiq cakap tu. Agak memeningkan kepala saya juga. Minta maaf Syafiq. Saya tahu Syafiq berpengalaman, saya tahu Syafiq ada ilmu yang luas. Okey, selepas itu saya juga terima mesej daripada sahabat saya. Dia mengatakan yang botak bond tidak setuju. Tidak setuju dan menolak tawaran saya. Walau bagaimanapun saya ucapkan terima kasih di atas jawapan yang telah diberikan oleh Syafiq dan juga Botak Bond. Saya menghormati jawapan dan pandangan daripada diorang. Jadi yang ketiga, saya juga dengar live daripada Jebat melalui sahabat saya juga yang mengatakan Jebat menolak tentang pembentukan tim ni. Begitu juga dengan Donjai. Donjai saya lihat sendiri live dia juga tolak di atas sebab-sebab. Ada yang kata pasal Syafiq meletakkan syarat sebegini, Jebat juga bercakap begitu kan. Jadi Botak Bond pula bercakap yang mereka begini-begini. Jadi macam itulah guys cerita dia. Kesimpulan dia begitulah. Jadi turn saya pula untuk bercakap tentang perkara ni sebab saya yang bangkitkan perkara ni. Bagi saya inilah lumrah manusia guys. Inilah lumrah manusia. Manusia ni kita sendiri, saya sendiri juga punya nafsu. Manusia ni tidak pernah lari dengan nafsu. Nafsu apa? Nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang. Ada saja perkara yang tidak memuaskan kita. Ada saja perkara yang kita rasa tidak
tidak boleh kita reda dengan nafsu ni. Jadi apa yang kita perlu perbaiki, apa yang kita perlu buat, apa yang saya harapkan perbentukan tim itu adalah berbaik, bermaafan. Tetapi apa yang saya nampak, masing-masing ada ego masing-masing. Masing-masing mula menyalahkan masing-masing. Masing-masing mula membetikai masing-masing. Jadi tidak bersesuaian bagi saya. Sebenarnya perkara tu saya rasa akan menjadi lebih rumit. Macam yang Syafiq minta, perlu diceritakan semula apa kesalahan-kesalahan yang lampau, perlu diceritakan semula dalam live. Itu akan menyebabkan lagi teruk bagi saya lah. Pemikiran saya akan jadi lagi keruh. Tidak mendapatkan kebaikan di situ. Jadi pada pandangan saya sendiri, apabila saya juga pernah membuat kesalahan dan kesilapan, Tuhan juga, kita juga meminta ampun kepada Tuhan, kan? Jadi simple. Perkara tu apabila kita ni ada satu sikap yang memaafkan, maka kita juga berhak untuk meminta maaf kepada orang. Jadi saya tak salahkan Syafiq. Jadi saya juga tak salahkan mereka. Mereka punya hak masing-masing, mereka juga punya pendirian dan pegangan masing-masing. Tetapi apalah kiranya jika untuk kebaikan. Jika untuk kebaikan, apalah salah kita berbuat baik. Itu maksud saya. Kenapa perlu kita adakan benda-benda yang tak sepatutnya ada. Perkara-perkara yang saya rasa Syafiq letak perkara tu adalah perkara seolah-olah macam mereka ni tak nak. Jadi Syafiq sendiri faham apa yang maksud saya cakap. Begitu juga dengan Botak saya faham, dia cakap apa tu, tentang perkara maki-maki yang melibatkan keluarganya. Saya juga ada keluarga, maka saya faham. Dan Botak cakap, mungkin saya boleh terima, Papa Gomo boleh terima kalau orang maki mak saya. Saya tak pernah cakap macam tu. Saya tak pernah cakap macam tu pun. Sebab dalam media sosial, saya boleh tunjuk dalam inbox saya, macam-macam orang maki saya. Macam-macam orang kata saya. Ini saya yang cakap. Macam-macam orang apa yang orang tak tomah saya. Apa yang orang tak fitnah saya. Macam-macam juga orang cakap. Jadi saya ambil satu ilmu, saya tak malu apabila belajar dengan Papa Gomo. Macam mana apa yang perlu kita buat jika orang tomah kita, apa yang orang fitnah kita. Jadi saya ambil pendekatan yang mudah, pendekatan yang baik. Ada setengah orang kecapaiannya tidak sama. Ada setengah orang mentalitinya tidak sama. Macam saya dengan Syafiq contohnya. Syafiq ni minda dia luas. Saya ni mungkin baru sempit. Sempit, so banyak lagi perkara yang saya perlu belajar. Jadi saya kat sini sebenarnya nak cakap tim itu, untuk pembentukan tim itu tidak berjaya guys. Tidak berjaya. Tetapi tetap juga ada pakatan yang baik, yang mana saya berjumpa dengan sempat berjumpa dengan Tok Singa, sempat berjumpa dengan Jebat, sempat berjumpa dengan Donjai dan juga Joseph. Jadi sempatlah saya bercakap dengan mereka-mereka ni. Walaupun saya tak dapat bercakap dengan Botak Bon, walaupun saya tak dapat bercakap dengan Syafiq, saya dah pun jelaskan di dalam live saya dan mereka faham tentang apa yang saya cuba untuk buat adalah untuk mendamaikan mereka dan duduk dalam satu pasukan. Bagi saya, apalah daya saya. Begitu juga apabila saya bercakap dengan Jebat, sudah bang, janganlah kita teruskan keruhkan keadaan. Begitu juga saya bercakap dengan Donjai, sudah jangan keruhkan keadaan. Begitu juga saya bercakap dengan Joseph, sudah jangan keruhkan keadaan. Jadi saya rasa tunai tanggungjawab saya. Apabila saya pernah terbaca satu kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sewaktu dia duduk di dalam api, sewaktu dia duduk di dalam api, maka datang seekor burung mengambil air yang dia simpan di dalam paruh dia yang kecil. Maka dia terbang untuk menitiskan setitis air kepada api itu. Perkara itu tidak mustahil untuk padam. Tetapi tunai tanggungjawab dia sebagai seorang kawan kepada Nabi Ibrahim. Tunai tanggungjawab dia. Maka begitulah juga saya. Walaupun saya tiada daya dan upaya apabila untuk memperbaik ataupun untuk mendamaikan mereka ini, tetapi tunailah tanggungjawab saya sebagai seorang kawan untuk berbaikkan mereka. Tetapi apalah daya, begitu juga di dalam isi Al-Quran. Firman Tuhan katanya, aku tidak menzalimi kamu, melainkan kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Aku tidak menganiaya kamu, melainkan kamu yang menganiaya diri kamu sendiri. Jadi apalah daya saya untuk nak perbetulkan orang. Bagi saya, dia kena perbetulkan diri dia sendiri. Begitu kan. Jadi saya ambil kata-kata yang baik daripada penasihat ataupun daripada orang lama-lama. Kata mereka, walana amaluna walakum amalukum. Amal kamu bagi kamu, amal kami bagi kami. Begitulah mudah selesai. Jadi tunai dah tanggungjawab saya, maka tim itu tidaklah berlaku, tim itu tidak berjaya. Jadi guys,
Saya harap korang teruskan menyokong mereka di dalam apa yang mereka perjuangkan. Lepas ini, janganlah ada, saya harap janganlah ada berfikiran sempit yang mana kalau saya sendiri berjumpa dengan Jebat, tak semestinya saya akan ikut sikap ataupun perangai Jebat. Walaupun saya duduk dengan Donjai, tak semestinya saya ikut perangai dan sikap Donjai. Kalau saya duduk dengan Tok Singa, tak semestinya tiba-tiba saya akan jadi orang yang pandai macam Tok Singa yang tahu berubat orang, kan? Begitulah. Jadi walau bagaimanapun, kita kena selalu muhasabah diri, kena selalu tengok pada diri sendiri. Kadang-kadang guys, kita sentiasa kena juga kena tengok pada diri sendiri. Apabila kita kadang-kadang, jika Allah berkehendakkan sesuatu, tak kiralah orang itu cerdik macam mana pun, dia pandai macam mana pun, ilmunya tinggi tahap langit sekalipun, jika perkara sesuatu berlakulah pelik-pelik. Jadi itu yang kena sentiasa berhati-hati. Begitulah juga dengan Botak, begitulah juga dengan Syafiq, begitulah juga dengan Jebat, begitulah juga dengan Donjai. Kadang-kadang bagi saya, roh yang jahat pada jasad yang jahat, maka perangai dan juga kelakuannya juga akan menjadi jahat. Bagi mereka yang berbuat kejahatan, pasti akan dibalas dengan kejahatan. Jadi hukum itu hak Tuhan. Bagi saya mudah saja. Janganlah kita berbangga diri, janganlah kita riak dengan atas apa yang kita dah miliki, janganlah kita rasa kita dah cukup segala-galanya, kita dah rasa kita ni dah cukup pandai, kita cukup cerdik, maka Allah twist kita akan buat satu perkara yang bodoh, yang akhirnya akan memudarat diri sendiri. Sentiasa kita beringat, sentiasa kita berhati-hati. Macam tu. Jadi ada juga yang contoh-contoh, saya buka contoh betapa sejuknya hati saya apabila melihat ataupun bersama dengan Syafiq pada live pagi tadi. Saya sentuh sikit pada live pagi tadi. Contohnya, apabila kita mahu bersangka baik, ini juga boleh dijadikan contoh oleh public figure yang lain, kawan-kawan saya lain, sahabat-sahabat saya yang ada di dalam live ni, yang mengikut live saya ni. Contoh pada pagi tadilah, apabila Syafiq menunaikan solat subuh, apabila saya tengok komen-komen itu, ada yang negatif dan ada yang positif. Jadi persoalan saya, apakah perkara yang menjadikan manfaat kepada kamu apabila kamu melihat seseorang buat kebaikan? Apa? Jadi saya terangkan pada sudut saya. Saya melihat Syafiq solat. Saya melihat Syafiq solat saja, maka saya akan belajar apa perkara yang boleh manfaat kepada diri saya sendiri. Maka saya menjawab, wa aqimus solat, tawa'atuz zakah. Mana wa aqimus solat, dirikan solat, tawa'atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi apabila saya melihat Syafiq dirikan solat, maka saya akan mengajar diri saya supaya saya dirikan solat. Kemudian tawa'atu zakah, tunaikan zakat. Zakat yang ini kebajikan yang paling utama sekali adalah pada diri sendiri. Jadi apabila kita solat, maka itulah tertunainya zakat ataupun kebajikan pada diri kita sendiri. Yang mana guys? Yang mana kita mengislamkan diri kita sewaktu kita menunaikan solat. Di mana buktinya? Sewaktu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi itulah kebajikan yang paling utama yang ada pada diri kita sendiri. Jadi itulah anggapan saya, ataupun apabila saya melihat live Syafiq, bukanlah semata-mata saya nak menghukum. Yang mana apabila saya nak menilai Syafiq itu betul ataupun tidak, itu bukan kerja saya, itu adalah kerja Allah. Yang mana diterangkan, ma kazabal fuadu ma ra'a. Hati itu adalah tempat tilik Allah. Maka apa yang Syafiq buat yang melayak menghukum dia, itu adalah Allah, bukan saya. Saya hanya melihat apa yang diperbuat dan apa yang akan mendatangkan manfaat pada diri saya. Jadi apa yang saya cakap ini, begitulah juga apa yang berlaku di antara mereka-mereka ini. Apabila mereka bercakaran sesama mereka, mereka juga boleh berfikir adakah perkara itu baik ataupun perkara itu tidak baik. Apakah manfaat yang ada pada diri mereka masing-masing apabila berkelakuan begitu. Jadi senang je saya ambil mudah. Roh yang jahat pada jasad yang jahat, maka kelakuan dan perangainya juga menjadi jahat. Apabila mereka berbuat kejahatan, pasti juga akan dibalas dengan kejahatan. Jadi maka sebab itu saya menyeru mereka-mereka ini membuat satu pasukan supaya kita terus-menerus berbuat kebaikan, supaya Allah mendatangkan kebaikan, juga berguna kepada rakyat, juga berguna kepada masyarakat. Itu saja yang kita dapat manfaat pun. Maka itulah kehendak Allah, yang mana kehendak Allah di dalam antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan. Begitulah. Jadi guys, saya harap
korang-korang faham apa maksud saya. Selepas saya buat live sebelum ni, saya ada terangkan yang kita nak buat tim, maka tim itu tidak berjaya kerana masing-masing ada kehendak, masing-masing ada keputusan masing-masing, masing-masing juga berhak berbuat keputusan masing-masing untuk membawa jalan masing-masing. Kemudian Syafiq mula-mula setuju, kemudian bila berjumpa Botak Bond dah berbincang, kemudian jadi tak setuju. Begitu juga Jebat tak setuju, Donjai tak setuju, Tok Singa tergantung. Maka saya ingat tak berjayalah tim ini. Jadi masing-masing bawa jalan masing-masing. Masing-masing perlu ada pakatan yang baik supaya tidak berlaku lagi perkara yang sebegini. Kerana perkara sebegini sebenarnya akan mendatangkan kecacatan ataupun akan mendatangkan perkara yang tidak baik ataupun akan mendatangkan pandangan yang tidak baik netizen kepada mereka sebenarnya. Jadi perkara-perkara macam ni harus kita sadar, harus kita ambil tahu ataupun harus kita ambil penting. Sebenarnya kita muhasabah diri. Kenapa sesuatu perkara berlaku, musibah itu berlaku, mesti ada sebab. Tidak Tuhan jadikan sesuatu itu dengan sia-sia katanya. Mesti ada hikmah, mesti ada karamah ataupun mesti ada kelebihannya di situ. Jadi kita cari kelebihan, kenapa kita nak cari keburukan gitu. Begitulah pandangan saya, begitulah kata-kata saya kepada mereka-mereka ini. Saya juga sentiasa tengok diri saya sendiri sebelum saya nak menasihati orang. Saya juga perlu menasihatkan diri saya sendiri. Kita hidup bukan menungkat langit, tak tahu berapa saat, berapa minit, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun kita ni hidup di dunia ni, termasuklah saya. Jadi bermaafan, berbaiklah, adalah yang terbaik sama Islam. Benar. Sebab apa saya kata begitu? Sebab saya juga ditegur oleh pembimbing saya. Saya ditegur oleh pembimbing saya. Dulu, macam yang saya terangkan kepada you all, saya ni adalah ada sisi gelap saya, perkara yang saya buat, ada kejahatan juga yang saya pernah buat, ada kelakuan yang tidak baik juga saya pernah buat. Maka saya ditegur oleh pembimbing saya. Dia tak nak tahu kisah silam saya sebab dia dah tahu. Dia boleh cerita tentang A sampai Z apa perbuatan jahat yang saya buat. Dia kata cuma satu saja yang ada pada saya. Dia kata jika Tuhan tu Maha Pengampun, dia kata kamu seorang yang pemaaf katanya. Jadi macam itulah. Itulah keistimewaannya apabila Tuhan itu Maha Pengampun, kita perlu jadi seorang yang pemaaf. Lupakanlah kisah-kisah lalu. Saya faham kadang-kadang ialah benda akan makan di akan mudarat kan apabila sebut pasal keluarga. Saya faham. Begitu juga dengan Syafiq. Saya faham. Begitu juga mereka juga punya alasan. Contohnya Jebat ataupun Donjai juga punya alasan pun juga saya faham. Jadi perkara-perkara macam ni jika kita nak menceritakan takkan pernah selesai. Jadi sebab itu saya ambil keputusan mudah, datang berjumpa dan bermaafanlah. Bermaafan yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Maka bergabung dan berkawan dan bersahabat. Tidak mungkinlah perkara begitu akan berlaku lagi. Dan kita letakkan undang-undang, kita letakkan peraturan di dalam tim itu. Begitu. Tapi syarat yang Syafiq bagi itu, saya sendiri pun pening Syafiq. Mungkin saya kena belajar lah. Saya kena ambil tahu dengan Syafiq mungkin. Mungkin mudah-mudahan jika ada masa nanti. Jadi saya rasa perkara itu sudah pun jelas. Saya jelaskan kepada you all bagaimana mereka menolak dan juga pendirian dan pegangan saya. Saya tetap juga akan terus berjalan, terus membawa isu-isu rakyat. Dan saya berjanji dengan you all pada petang tadi saya akan buat live dan beri penerangan, penjelasan tentang mereka-mereka ni, tentang apa yang saya cuba untuk buat dan saya dah pun buat. Dan saya harap perkara ini biarlah menjadi perkara yang terakhir. Maksudnya saya tidak mahu lagi bercerita tentang perihal-perihal mereka ni, kerana yalah, kita dah tunaikan tanggungjawab kita, kita dah menasihati apa yang patut, kita dah bagi tahu apa yang patut. Selebihnya terserahlah kepada mereka. Mereka bijak-bijak pandai untuk berfikir mana yang baik dan mana yang buruk. Okay guys, saya harap korang faham. Saya lepas ni akan teruskan perjuangan, teruskan apa yang saya nak bawa adalah isu-isu rakyat. Yang terbaru adalah isu-isu berkenaan dengan peniaga-peniaga dan juga isu berhubungan kes rumah tangga dan mahkamah syariah. Jadi saya harap korang terus beri sokongan, terus menasihati ataupun menegur saya jika saya terkeluar daripada landasan, ataupun terus bercakap dengan saya jika saya ni ada buat salah dan silap. Saya juga perlukan anda-anda semua. Walaupun saya bercakap dalam live ni, saya tengok kamera macam saya tengok diri saya sendiri, tetap juga saya tak nampak, tetap juga saya perlukan bimbingan, tetap juga saya perlukan teguran daripada anda-anda semua. Saya tetap perlukan anda-anda semua untuk menegur saya. Biarlah saya ni seorang manusia yang pernah gagal, yang pernah lalai, yang pernah cuai, yang tak pernah lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan.
Jadi saya harap korang tak jemu ataupun korang sentiasa mahu mengingati, tegur menegur. Yang saya harapkan. Jangan lupa guys. Baik, semua diam je, biar masa je yang bawa semua nanti okey lah tu. Ni macam cerita Korea saya tengok tu lah. Ini lagi satu. Kadang-kadang netizen punya komen ni dia kata macam ini drama, ini watak keberapa, ini adalah cerita filem yang keberapa. Saya hanya mampu tersenyum je lah. Sebab kadang-kadang ialah manusia tidak tahu kan. Kadang orang tidak tahu apa yang kita lalui. Orang tidak pernah ambil tahu, orang tidak pernah ambil berat apa yang kita lalui. Jadi perkara-perkara ni sentiasa bermain di mulut-mulut ataupun orang-orang yang digelar netizen apabila menonton. Jadi apa yang mampu yang saya buat adalah tersenyum saja. Melainkan teguran-teguran itu adalah teguran-teguran yang membina. Menasihat adalah nasihat-nasihat yang membina. Selebih daripada tu cacian, makian ataupun hinaan ni saya ambil satu perkara yang positif. Biarkanlah mereka punya hak untuk bersuara, mereka punya hak untuk berkata. Jadi guys, terima kasih saya ucapkan sebab sudi luang masa dengan saya, sudi bersama dengan saya, sudi melihat saya, sudi meluahkan pandangan dan pendapat, yang sudi ataupun yang banyak memberi pandangan-pandangan ataupun komen-komen yang baik dan membina. Jadi saya harap mereka-mereka teruskan berjuang. Mana yang perangai yang tak elok, pandai-pandailah mereka memperelokkan perangai mereka. Mana-mana yang dah sedia cerdik pandai, tajam dan asahkanlah supaya berguna pada masyarakat. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak. Saya harap saya dapat jumpa anda lagi pada masa yang akan datang, pada live yang akan datang. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.